TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya hari ini, Wani Kerry selaku hos anda. Baik, sebelum kita mulakan seperti biasalah, Wani dah pesan banyak kali dari SPM 2020 lagi untuk sentiasa kita patuh pada SOP sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab untuk sama-sama memutuskan rangkaian COVID-19 daripada semakin berleluasa. Okey, bagaimana caranya? Pakailah hand sanitizer, pakailah pelitup muka dan paling penting jaga rapun jarakan sosial anda. Alright? Baik, sekarang ini Wani nak bagi tahu subjek yang kita belajar sama-sama hari ini merupakan subjek teras bahasa Melayu tapi akan difokuskan adalah peribahasa. Wow, satu bahagian yang agak mencabar juga bagi Wani masa sekolah dulu. Tapi tak apa, Wani dah habis SPM dah pun. Tapi yang penting adalah untuk mereka yang akan mengambil SPM tak lama je lagi ni. Jadi sama-sama fokus dan sekarang ini kita nak tahulah siapa guru kita. Mari kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Mari kita persilakan Cikgu Muhammad Jalil ke studio bersama dengan kami hari ini. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya Cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu Muhammad Jalil selaku penolong PPD. Ya saya. Ini dia Cikgu. PPD Hulu Langat. PPD Hulu Langat. Ya. Spesifiknya. Kita persilakan Cikgu, selamat datang ke studio hari ini. Ya, Cikgu sudi bersama kasih. dengan Wani. Dan hari ini sebelum kita mulakan Cikgu, Wani nak bawa Cikgu untuk sama-sama kita ke meja special kita hari ini untuk kita membuat sanitasi tangan. Okey, Cikgu boleh pakai dulu, lepas tu Wani pakai dan kemudian bolehlah kita tanggalkan pelitup muka untuk simpan dalam bekas pelitup muka yang disediakan. Okey Cikgu, sambil-sambil itulah kan mungkin Cikgu boleh kongsi sikit. Hari ini kita akan belajar lebih mendalam untuk bahagian peribahasa. Ya, Mengapa betul. Cikgu pilih bahagian peribahasa ni Cikgu? Oh, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Buat anak-anak didik di luar sana dan juga Wani sendiri, sebenarnya bukanlah memilih peribahasa. Sebab kena ajar peribahasa. Sebab peribahasa merupakan salah satu daripada seni. Seni bahasa yang telah termaktub dalam KSSM Baharu SPM 2021. Ya, itu dia sebab mengapa Cikgu pilih kerana peribahasa ni perlu dan mesti anak murid semua kuasai ya Cikgu. Betul. Dan Wani tertanya-tanya, kenapa Cikgu walaupun telah bergelar pegawai di PPD Hulangat, kenapa masih lagi nak mengajar dan sebagainya? Bak kata orang tua-tua kan. Sekali Cikgu, selamanya Cikgu. Selamanya Cikgu, betul. Dah bersara bagaimanapun anak murid tetap panggil Cikgu ni. Ya, betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita doakan yang terbaik untuk Cikgu ya. Dan kepada anda semua, kalau anda sudah bersedia dengan buku catatan di sebelah, bersedia selepas ini kita nak sama-sama belajar untuk bahasa Melayu peribahasa. Tapi sebelum itu kita nak berehat dulu lah seketika dan kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Kita belajar peribahasa kerana keunikan peribahasa yang mengandungi makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar dan bijak perkataannya. Sebagai contoh, disangkakan langit itu rendah, dipandang itu rendah tetapi tidak dapat dicapai. Yang bermaksud, sesuatu pekerjaan hendaklah dibuat terlebih dahulu sebelum dikatakan susah atau mudah. Saya suka dengan topik ini kerana peribahasa telah banyak membantu saya dalam penulisan karangan. Selain itu, peribahasa juga amat meronokkan kerana saya dapat menggambarkan apa yang sedang berlaku dan memahami maksudnya dengan senang. Peribahasa yang saya amat gemari ialah ada udang di sebalik batu. Didik TV KPM.
Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta guru kita Cikgu Muhammad Jalil ataupun kita kenali sebagai Cikgu J. Mungkin anda yang sudah familiar dengan muka Cikgu J di Road to Success, dan hari ini merupakan pertama kali Wani bersemuka dengan Cikgu dan sama-sama nak belajar dengan Cikgu ni bahasa Melayu. Tapi bukan Wani je yang akan belajar dengan Cikgu, kerana apa, kita akan ada student bersama dengan kita dari SMK Convent Kajang. Mari kita persilakan mereka semua. Hello, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Ya, hai semua. Hai. Boleh jom. kita minta mereka? Okay. Kita minta mereka. Sebelum tu, adakah anda semua sudah bersedia? Sudah. Okey, Seronok. bagus. Jom kita nak minta mereka perkenalkan diri seorang demi seorang. Kita mulakan dengan Nisrina. Miss Rina, boleh perkenalkan diri? Nisrina, bagi tahu tingkatan berapa sekali? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nisrina Nabiha binti Sataria. Saya berumur 17 tahun dan bersekolah di SMK Convent Kajang. Okey, baik. Thank you Nisrina. Seterusnya kita ada Wendy. Hai, nama saya Sua Wendy dari kelas 5 Amber dan saya bersekolah di SMK Convent Kajang. Baik, Rabiatul. Hai semua, selamat pagi. Nama saya Rabatul Musyidah binti Kamal Zamani. Saya bersekolah di SMK Convent Kajang dan merupakan pelajar tingkatan 5 pada tahun ini. Alhamdulillah. Baik. Tingkatan 5. Seterusnya, Kita ada Yunis. Yunis. Hai semua, saya Yunis dan saya bersekolah di SMK Convent Kajang. Tingkatan berapa Yunis? Saya tingkatan 5 juga. Tingkatan 5, comel. Tingkatan 5. Okey, Aisyah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Siti Aisyah binti Masri dari kelas 5 Amber dan saya bersekolah di SMK Convent Kajang. Okey, Aisyah. Wah, headphone dia tu Convent besar. Kajang. Betul, cikgu. Nak terbang tu. Boleh. Kalau Kak Wani nyanyi ni, jelas masuk telinga dia. betul. Okey, Okey, dan yang kita ni ada makan last ni. sekali. Rashbini. Hai semua, nama saya Rashini dari kelas 5 Amber. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Kajang. Baik. Untuk Terima pengetahuan ini kasih jugalah, semua. mereka kalau tak silap saya, mereka semua dari kelas yang sama juga. Betul tak? Kelas yang sama. Kawan baik tak semua ni? Sudah tentu kot. Gelak-gelak tu. Okey, baik. Terima kasih semua pelajar. Dan kalau anda sudah bersedia, di rumah pun sudah bersedia, apa kata kita mulakan dengan sesi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan, Cikgu. Baiklah, hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dan salam sejahtera untuk murid-murid yang berada di sini, Wani dan juga murid-murid yang berada di rumah. Untuk pengetahuan anda semua, saya ialah Cikgu Muhammad Jalil bin Ma'inus atau lebih dikenali dengan panggilan Cikgu J secara komersialnya. Okey, untuk orang kata apa, menabur bakti dan jasa kepada keluarga saya ini, saya perkenalkan inilah keluarga saya yang sentiasa menyokong, memberi dorongan dan sokongan. Ini waktu saya memenangi anugerah Most Influential Advocate di Penang pada tahun lepas. Cikgu, lain je muka cikgu kat situ. Ya, waktu tu gembira dapat anugerah. Gembira. Sekarang cikgu. Lebih gembira. Alhamdulillah. Okay. Itu isteri saya dan sebelah kiri saya ialah mak saya dan anak-anak saya. Alhamdulillah. Ini pesanan anak saya lah yang nombor 3 tu. Baba, jangan lupa masukkan gambar saya ya. Alah, comel. Atas permintaan anak saya berikan peluang ini. Terima Alah, kasih. comel baba dia. Okey. Untuk hari ini anak-anak dan juga rakan-rakan, kita akan terus kepada peribahasa. Tapi saya ingatkan semula untuk penonton yang berada di luar sana, saya harapkan anda bukan sahaja murid-murid, ajaklah ibu bapa anda sekali, ajaklah juga guru-guru sekolah. Kalau berada di luar sana, marilah kita bersama-sama, ayuh kita gerakkan langkah kita untuk sama-sama belajar peribahasa. Hari ini kita lihat kepada maksud peribahasa. Kita pandai sebut tapi kita tak tahu apa maksud dia. Betul. Ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tepat yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu, bidalan ataupun pepatah. Dalam yang ini saya ambil terus daripada kamus Dewan. Jadi kita katakan, dia katakan bidal dan pepatah. Maksudnya ialah perumpamaan dan sebagainya. Diingatkan untuk anak-anak, ya, ini adalah pepatah, bidalan, kata-kata hikmat. Jadi apabila kita mulakan dalam karangan, kita kata seperti peribahasa. Tak perlu kita kata seperti pepatah, seperti bidalan. Kita kuatiri.
Jika kita beri peribahasa bidalan tapi kita kata pepatah. Jadi maksud dia takut dia tersalah klasifikasikan. Nak selamat seperti peribahasa. Ya, nak selamat seperti peribahasa, bukan seperti kata peribahasa. Dan peribahasa itu dah menunjuk ayat atau kelompok kata. Dengar mengapa saya katakan seperti kata peribahasa itu tidak gramatis ataupun tidak tepat? Kerana peribahasa itu sendiri telah membawa maksud ayat atau kelompok kata. Itu ialah peribahasa. Jadi kita perlu menggunakannya sebagai seperti peribahasa yang berbunyi. Itu lebih tepat. Baik. Peribahasa Melayu menggunakan teknik desir. Inilah satu teknik yang telah dikongsikan oleh salah seorang guru cemerlang di Kuala Lumpur. Ini saya meminta beliau memintakan saya panjangkan ilmu beliau. Jadi teknik desir. Apa itu teknik desir? Desir ialah akronim yang menggariskan langkah-langkah untuk mudah diingat bagi mencari maksud peribahasa Melayu. Kita tengok apa dari segi ni. DE, definisi. C, situasi dan R, rasional. Anak-anak boleh snap lah, boleh screenshot ataupun boleh memahami perkara ini. Bila kita nak bina peribahasa atau nak ingat peribahasa itu, ingat definisi, ingat situasi dan ingat rasional mengapa. Baik. Kita lihat definisi pengetahuan murid. Pengetahuan murid secara umum tentang definisi dan sifat kata nama dalam peribahasa. Kalau situasi pula, situasi yang digambarkan dalam peribahasa. Dan yang ketiga, rasional. Rasional itu ialah situasi yang digambarkan lalu dikaitkan dengan sifat dan perilaku manusia atau keadaan manusia itu sendiri. Jadi kita dapat lihat di situlah. Ini contoh. Sebelum kita pergi kepada contoh ini, saya ingin membawa satu contoh. Mencurahkan air ke daun keladi. Air kita curah ke daun keladi, dia tak akan singgah kat daun keladi, betul tak? Betul. Dia akan terus jatuh. Maknanya kalau kita bagi apa-apa nasihat tidak didengarinya, tak masuk. Jadi kalau kita nak bagi situasi pula, Ali selalu dinasihati oleh ibunya berkali-kali, tetapi tidak diambil kisah. Tidak diambil peduli. Jadi bila kita katakan keadaan itu, peribahasa yang sesuai dengan Ibu Ali atau Ali. Mana satu yang betul tentang peribahasa tadi, mencurahkan air ke daun keladi. Dia akan merujuk siapa yang curahkan air. Nasihat ibunya. Jadi situasi yang sesuai dengan Ibu Ali. Begitulah. Kalau peribahasa yang sesuai dengan Ali, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Oh, dah pandai dah tu. Dengan menggunakan teknik desir tadi, kita lihat kepada peribahasa yang pertama, iaitu genggam bara api biar sampai jadi arang. Bara api kalau kita genggam sakit tu. Betul. Tapi bila dia dah jadi arang tu sejuk pula. Kan? Jadi apa maksudnya tu? Kita lihat bagaimana definisi dia. Api sifatnya panas. Api sifatnya panas, kemudian mudah membakar kayu-kayu yang sudah kering. Dan kayu yang terbakar oleh api akhirnya akan menjadi arang. Nampak di situ kemudian situasi. Jika seseorang menggenggam bara api amatlah sakit dan menyakitkan, dan jika diteruskan juga akan akhirnya bara api akan menjadi arang. Dan arang tidak panas dan tidak menyakitkan. Bermakna rasionalnya di sini menggenggam bara api amatlah menyakitkan. Maka peribahasa ini maksud jika kita ingin melakukan sesuatu kerja atau tugas, hendaklah diteruskan sehingga berjaya. Maknanya sakitnya hati tu nak mendapatkan sesuatu, penatlah, itulah, inilah. Tapi bila kita dapat je, macam tu kan. Jadi itulah rasional di situ. Ataupun contoh lebih dekat dengan pelajar adalah walaupun mereka penat lelah nak belajar sehingga larut malam ni, tapi belajar mereka itulah yang akan memberikan result bila yang dapat bagus. A tu kan, bila dia dapat A, tak ingat dah semua tu. Betul, yang lupa dah. macam tu. Jadi dia bagi contoh ayat juga, kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan seperti kata peribahasa. Itu kata saya kata tak dikata peribahasa
Melayu, genggam bara api biar sampai jadi arang. Itu contoh orang kata, buat kerja satu tu biar bersungguh-sungguh. Macam kita katalah, kalau kita terpegang bara api tu, kalau kita masih kekalkan dia sebagai bara api, akan sakitlah kan. Kita terus mengalah, tak boleh. Biar genggam tu sampai jadi arang, barulah berusaha sehingga jaya. Ya, tu dia. Ambil contoh peribahasa yang kedua. Kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan. Mengapa saya bekalkan sekali gambar ni ya? Kan kita ni tak tahu nyiru tu apa. Tak semua yang tahu ya. Tak semua orang tahu. Tapi ini jikalau penonton di luar sana ada juga murid-murid menengah rendah, menengah rendah boleh dikatakan pernah mengeluarkan soalan dia nyatakan gambar, berikan peribahasa. Okey. Jadi ini tengok nyiru, kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan. Okey. Jadi bila kita katakan rasionalnya, kita kata di situ definisi nyiru ialah sejenis alat untuk menampi beras. Okey, situasi dia nyiru lebih besar daripada tapak tangan. Itu. Jadi kemudian ada orang kata kecil tapak tangan Stadium Bukit Jalil kami tadahkan. Itu lebih besarlah kononnya kan. Okey. Jadi rasionalnya peribahasa ini bermaksud apabila seseorang memberikan sesuatu dan sangat menghargai pemberian seseorang itu. Dia contoh ayat dia, Linda sangat menghargai bantuan yang diberikan oleh kerajaan, umpama kecil tapak tangan niru kami tadahkan. Menghargai. Dan peribahasa yang ketiga, untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Wani kenal ke ni? Sabut kelapa. Ya, sabut kelapa yang di luar buah kelapa tu. Okey, rasional dia, definisi dia, sabut merupakan bahagian luar kelapa yang berongga. Berongga menyebabkan sabut itu ringan. Batu pula sifatnya berat. Bila kita campakkan batu ke dalam air, batu jatuh. Kalau sabut, dia akan timbul. Bermakna bernasib baik bagi seseorang itu. Kita tengok situasi. Apabila berada di dalam air, sabut akan timbul, manakala batu akan tenggelam. Rasionalnya, jika bernasib baik, kita akan disamakan seperti sabut yang timbul. Jika sebaliknya, menjadilah seperti batu yang tenggelam. Jadi apa orang kata ni? Orang Melayu lama ini, dia menjadikan unsur-unsur alam. Ya, betul. Unsur-unsur alam sehingga membentukkan satu-satu peribahasa. Di situ ya. Contoh ayat, sudah beberapa hari Nora sesat di dalam hutan. Bagai untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Kalau nasibnya baik, dia dapat keluar. Jika nasibnya tak baik, duduklah di dalam hutan. Okay. Faham cikgu. Lepas ni saya dah boleh gunalah untuk percakapan seharian saya. Maknanya kenapa kita kena perlu ingat peribahasa? Sebenarnya peribahasa itu indah. Kalau kita nak menyatakan sesuatu hasrat pun, kita menyatakan secara unsur tersirat sampai juga maksudnya. Betul. Contohlah kalau macam kita tengah marah dengan orang tu kan, kita cakap peribahasa tapi tak faham. Dia balik rumah, dia Google, barulah dia faham. Yang penting hati kita puas. Orang kata apa? Orang tu faham atau tak faham, dia kecil hati pun tak kecil hati, orang yang bercakap tu akan rasa puas. Betul tak? Cikgu macam mana buat je. Sebab kadang-kadang kita biarkan hati kita puas. Kita kena bijak menggunakan peribahasa dalam situasi ini. Baik. Baiklah, kita terus kepada simulasi. Dah sedia anak-anak? Ni simulasi. Apa agak simulasi? Okey, boleh mulakan? Okey, boleh mulakan. Aisyah, saya terdengar bahawa cikgu akan mengadakan kuis mengejut nanti. Alamak, macam mana ni? Saya belum lagi membuat apa-apa persediaan untuk kuis nanti. Awak sepatutnya bersedia dalam apa jua keadaan sekalipun. Seperti peribahasa, sediakan payung sebelum hujan. Betul kata Wendy, kita perlulah sentiasa bersedia supaya kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Seperti peribahasa, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Selain itu, kita juga boleh belajar dengan menggunakan internet kerana maklumat hanya berada di hujung jari. Seperti peribahasa Melayu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Baiklah, saya setuju dengan pendapat kamu semua. Apa tunggu lagi? Mari kita belajar bersama. Pertama sekali beri tepukan pada mereka. Saya hanya beri ketugasan pada mereka kan. Saya kata cikgu nak ada satu dialog yang menunjukkan ada penggunaan ICT. Maknanya di sini ada teknologi maklumat yang temanya ada dalam buku teks. Tema ada dalam buku teks tingkatan 4 dan 5 ada berkaitan dengan teknologi maklumat. Jadi bila mereka, saya katakan dengan pengetahuan yang sedia ada, inilah simulasi. Kita dapat lihat mereka menggunakan pengetahuan sedia ada kerana peribahasa dari dipelajari dari
dari sekolah rendah. Ya. Sehingga jadi apa peribahasa yang mereka gunakan tadi, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian ialah pengetahuan sedia ada. Kita nampak, oh, bila kita katakan nak ajak orang pun kan, nak ajak kawan-kawan dan sebagainya, tahniah saya ucapkan satu simulasi yang sangat baik. Beri tepukan. Ya, tahniah semua pelajar. Okey, itu dia simulasi yang telah ditunjukkan oleh para pelajar hari ini, dan mungkin cikgu lepas ni nak explain lebih mendalam tentang peribahasa yang akan cikgu kupas sebentar lagi. Tapi sebelum itu kita nak rehat seketika lah, dan kita akan kembali dalam Road to Success SPM 2021. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dan juga guru kita Cikgu Muhammad Jalil ataupun dikenali sebagai Cikgu J, dan juga pelajar dari SMK Konvent Kajang. Tu dia, mereka sudah berikan simulasi sebentar tadi. Mungkin cikgu nak lanjutkan dengan sesi pelajaran kita hari ini, dipersilakan cikgu. Baiklah, kalau Wani nampak hari ini ada sebelah kiri saya ada kotak. Ya, saya ini nampak di situ cikgu. Biasanya saya ni kalau dalam PDPC sinonim dengan kotak lah. Murid-murid sangat seronok bila nampak saya bawa kotak. Oh, ni kotak misteri. Kotak misteri. Ya, aktiviti kita seterusnya ialah aktiviti kotak misteri. Kotak yang disediakan di sini ada 6, maknanya mewakili 6. Seorang akan memilih satu kotak yang bernombor, ada nombor di depannya. Kalau dapat lihat dari situ ada nombor di depannya. Mereka akan memilihlah kotak nombor berapa. Dan kita dapat lihat di sini. Sebelum itu, kita test sikit kat awal ni. Kita bukan nak meminta maksud peribahasa. Apa yang ada dalam kotak ini adalah yes. Okey, Wani nak pilih sebelah kanan ke sebelah kiri? Saya nak pilih sebelah tangan kiri cikgu. Okey, tangan kiri. Perkataan yang ada di sini ialah buluh. Jadi macam nanti bila saya buka nanti, murid-murid akan dapat perkataan dalam kotak ni dan buluh atau perkataan lain. Jadi apakah peribahasa yang kita pernah dengar yang ada perkataan buluh? Buluh. Yang ini saya selalu juga dengar cikgu sering digunakan. Saya cubalah. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ya, betul. Betul. Melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Mengapa? Kalau kita ambil tadi kan ada definisi buluh tu sendiri. Lepas tu kena ada situasi dan rasionalnya. Betul? Jadi kalau kita lihatkanlah peribahasa melentur buluh biarlah daripada rebungnya itu, dia melihat kepada sifat buluh tu. Sifat buluh. Okey. Sebelum dia menjadi buluh, dia rebung dulu. Bila rebung tu kalau kita nak patahkan masih boleh. Jika dia dah menjadi buluh, kita nak cuba patah, dia akan tak boleh dah. Jadi bila orang dah menjadi dewasa, tidaklah boleh dinasihati lagi. Betul. Begitu. Maksudnya baik nasihati dari kecil. Ya, betul. Baiklah anak-anak, kita teruskan dengan situasi kotak misteri kita. Apa pilihan nombor yang anda perlu di sini? Ini menarik ni. Silakan. Siapa yang nak mula dulu? Siapa nak saya. mulakan? Okey, Aisyah. Aisyah nak pilih nombor berapa? Saya nak pilih nombor 5. Nombor 5. Ya, ini kotak nombor 5. Kita tengok apakah perkataan yang ada di sini. Apa agak? Air. Perkataan air. Okey, perkataan air. Okey, Aisyah, boleh tak apa peribahasa? Banyak juga ya katakan. Apa dia Aisyah? Air yang dicincang tidak akan putus. Oh, air yang dicincang tidak akan putus. Berat tak kalau saya nak tanya apa maksud tu Aisyah? Apa maksud dia? Dua orang yang bersaudara yang tidak dapat dipisahkan oleh perselisihan. Dua orang yang bersaudara tidak boleh dipisahkan. Maksud bergaduh ke apa ke, persaudaraan itu tetap kekal saudara. Kurang lebih adik-beradik lah. Betul. Okey. Bagus Aisyah. Terima kasih Aisyah. Aisyah dengan peribahasa tadi tu boleh tak Aisyah cuba untuk bina ayat, tapi kita tengok nantilah. Boleh. Okey, murid yang kedua nak pilih kotak nombor berapa? Siapa? Rabiatul. Saya boleh. Ya saya. Saya nak pilih kotak nombor 4. Kotak nombor 4. Okey, kotak nombor 4. Sekejap ya. Kotak dia besar cikgu. Dalamnya kertas. Okey, kotak nombor 4 ialah perkataan serai. 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 Wah, ni dah mula mikir lah. Jarang sekali saya gunakan serai untuk peribahasa. Silakan. Okey.
Peribahasa yang punya perkataan serai adalah seikat bagai sirih, serumpun bagai serai, selubang bagai tebu. Dan mengapa kalau tak berat lah ya. Boleh tak saya tanya apa maksud peribahasa tu? Okey, maksud peribahasa berkenaan adalah bersatu padu dalam segala hal. Okey, terima kasih. Wow. Kalau dikatakan bersatu padu dalam segala hal, bermakna kalau kita lihatkan dia bersatu padu dalam segala hal itu, dia merujuk kepada kerjasama. Okey, kerjasama yang kukuh tu. Jadi kenapa kita memilih serai itu? Okey, seikat bagai sirih. Sirih tu seikat. Sirih. Kesepaduannya tu. Okey, serumpun bagai serai, hidupnya serumpun, barulah kukuh. Dan selubang bagai tebu. Hidup tebunya, selubang tu banyak-banyak. Okey, begitu. maksudnya adalah lebih kurang kerjasama. Ya, tapi betul. ia jarang digunakan Kukuh. ya, cikgu. Dia kukuh. Dia biasanya lah murid-murid sekarang, bukan zaman-zaman kita SPM dululah. Murid-murid sekarang memang akan gunakan dalam perenggan penutup kebiasaannya. Semua pihak haruslah bekerjasama. Seperti peribahasa, seikat bagai sirih, serumpun bagai serai dan selubang bagai tebu. Untuk menyelesaikan satu masalah dengan keadaan yang lebih baik. Macam tu. Okey. Baru nampak meriah sikit ayat tu. Wow. Okey, teruskan yang ketiga. Saya Wendy. Saya pilih Wendy. Saya nak pilih kotak nombor 3. Kotak nombor 3. Di manakah 3? Tu dia. Apa agak-agak kotak ya? nombor 3. Okey. Langit. Langit. Langit, Wendy. Peribahasanya ialah bagai langit dengan bumi. Bagai langit dengan bumi. Okey, Wendy kalau tak keberatan, sempat Google lah kot mereka ni kan. Okay, apakah perkataan yang membawa maksud peribahasa tadi tu? Jurang perbezaan yang terlalu besar maksudnya. Jurang perbezaan yang terlalu besar. Langit dan bumi sangat jauh. Betul? Ya. Betul. Saya teringat satu peribahasa ni. Betul tak? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, betul. Itu maksudnya apa, cikgu? Di mana kita berada, di situlah kita mengikut adat mereka. Itu dia. Okey. Okey, seterusnya. Siapa? Seterusnya saya nak pilih Nisrina. Tinggal lagi 3 pilihan lagi. Okey, cikgu. Saya nak pilih kotak nombor 1. Kotak nombor 1. Okey. Nombor 1. Apa dia? Okey, kotak nombor 1. Hujan. Hujan yang turun. Hujan yang mutiara. turun. Okey, Nisrina. Okey. Disebabkan ada perkataan hujan, jadi saya akan gunakan peribahasa sediakan payung sebelum hujan. Ya, itu paling mudah sekali kan. Okey, mesti tahulah apa maksud tu, Nisrina. Maksudnya, kita perlu bersiap sedia sebelum menghadapi apa jua musibah. Ya, bagus. Satu perjalanan yang Nisrina. sangat baik. Tinggal 2 lagi kotak misteri yang ada. Silakan. Saya nak pilih kotak 2. Kotak 2, ya. Rashvini. Kotak 2. Hujan. Kod raba-raba tak ada pula kan? Ya. Bumi. Okey. Silakan. Perkataan bumi, peribahasanya ialah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Macam Wani dah tahu je apa yang sebenarnya ada dalam kotak ni tadi. Ya. Cikgu, bumi mana yang tidak ditipu hujan tu, adakah itu peribahasa? Ya, betul. Sama juga. Okey. Nampak tak? Kak Wani pun macam dah melontarkan minda ke mana-mana dah ni, menerawang ni. Okey, berikan maksud tadi anak murid. Maksud peribahasa ini ialah menurut adat atau peraturan di tempat yang kita diami atau tinggal. Ya, ke mana kita pergi, di situlah kita perlu mengikut adat dan tradisi mereka. Ya, okey. Ada lagi ke cikgu? Tinggal satu lagi. Yang terakhir. Yang terakhir ialah untuk murid yang terakhir. Siapa yang belum tu? Siapa yang belum tu? Saya. Ya, saya. Okey, perkataan embun. Yunis, silakan. Peribahasa yang untuk perkataan embun ialah peribahasa embun di hujung rumput. Embun di hujung rumput. Apa maksud dia?
Maksud dia ialah kasih sayang yang tidak kekal lama. Kasih sayang tak kekal lama. Yelah, betul lah saya rasa Wani. Sebabnya kan embun tu dia tak lama kat ujung rumput tu. Terutama sekali kan kalau kita ambil situasi lah embun tu kan, ada di hujung rumput. Kalau dia kekal dia akan kering. Tapi kalau orang pijak rumput tu, habis musnah kasih sayang itu. Maknanya sesuatu perkara ataupun keadaan itu tidak kekal lama. Itu menunjukkan perkara-perkara itu. Okey, boleh tak kalau saya minta untuk bina ayat? Bagi setiap peribahasa yang anda dapat tu, boleh tak? Ingat tak tadi dapat apa? Mesti ingat kan? Okey, jom kita cuba. Boleh tak siapa-siapa nak cuba? Siapa nak pergi yang pertama? Aisyah? Aisyah mula lagi lah, Aisyah. Boleh? Okey. Boleh. Silakan. Contoh ayat dia ialah Ahmad yang tidak bertegur sapa dengan abangnya selama setahun sekarang telah berbaik semula kerana air yang dicincang tidak akan putus. Bagus. Wow. Satu percubaan yang sangat baik. Tahniah. Bagus, Aisyah. Okey, teruskan. Seterusnya. Jika anda ada bawa traffic light ke, anda boleh tunjukkan traffic light siapa yang nak mulakan? Atau angkat tangan? Warna hijau. Ada traffic light. Mereka tak bawa. Tak ada, cikgu. Traffic light mereka rosak. Siapa cikgu. nak mula? Bina ayat tu. Rashbini. Okey, contoh ayat untuk di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ialah apabila berada di negeri orang, kita harus menghormati adat resam dan cara hidup penduduk di situ. Bak kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, betul. Bagus. Tahniah. Rashbini. Sebentar, cikgu. Rashbini merupakan pengawas ke di sekolah? Kalau baju biru tu. Oh, baju biru pengawas. Yelah. Bagus, Rashbini. Nampak. Tak sesia pengawas kita bawa ke sini. Kena bangga jadi pengawas ni. Ingat Rashbini. Cakap dengan budak-budak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan rasa baru pindah sekolah. Macam tu lah kita boleh kata. Kalau murid berpindah ke sekolah baru naik tingkatan 1, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maknanya kita boleh guna perkataan bukan sahaja negeri, bukan sahaja negara, tapi tempat. Di mana-mana. Di mana-mana. Okay. Mungkin contohlah macam saya pernah tinggal di Miri Sarawak. Saya pernah tinggal di Miri Sarawak. Orang kata kehidupan di sana kita kena minum tuak dan sebagainya. No. Kan? Tapi bila kita di sana, ada cara untuk kita menghormati. Cara untuk kita menghormati budaya dan tradisi rakyat di situ. Jadi bila kita katakan di situ, nampak cantik apa tu? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Okey, cikgu. Seterusnya kita nak tanya siapa? Siapa lagi nak cuba untuk bina ayat? Wendy. Jurang kekayaan di antara penduduk kampung dengan hartawan itu bagai langit dengan bumi. Wow. Jurang kekayaan. Wow. Materialistik rasa orang kaya yang ditinggal di kampung itu. Okey. Tahniah Wendy. Satu percubaan yang sangat baik. Okey. Siapa tadi ni? Nesrina. Siapa lagi belum? Nisrina. Nisrina belum. Yang tadi Aisyah sudah. Contoh ayat, Puan Alia menasihati anak-anaknya supaya berjimat cermat dan menyimpan wang untuk kegunaan di masa hadapan. Seperti peribahasa, sediakan payung sebelum hujan. Bagus. Bagus, Satu percubaan yang sangat baik. Kita dah nampak 2 ayat tadi. Dalam ayat yang simulasi mereka pun ada sediakan payung sebelum hujan, kan? Ya, betul. Okey, bagus. Satu percubaan yang baik. Okey, teruskan. Yunis yang terakhir, cikgu. Rabiatul. Okey, Yunis mula dulu. Contoh ayat ialah perkahwinan Lee dan Nina bertahun cuma sebulan seperti embun di hujung rumput. Alah, siannya dia. Kenapa berpisah? Disebabkan apa, Yunis? Disebabkan oleh orang ketiga dalam hubungan mereka. Tak apa, tiada jodoh biasanya lah. Kalau kita bina ayat, anak-anak dengar sini, apabila kita bina ayat, macam tadi dah cantik dah. Dah nampak dah. Tetapi dikatakan hubungan itu bertahan hanya beberapa tahun, umpama embun di hujung rumput. Tapi kita mesti letakkan sebab di belakangnya, itu menunjukkan kepada pengukuhan kepada ayat tersebut. Macam orang kata, kenapa dia tak bertahan lama? Disebabkan orang ketiga mesti ataupun jurang sebab. darjat. Jadi meletakkan sebab dalam pembinaan ayat untuk menunjukkan maksud peribahasa. Okey, itu dia teknik dia. Itu ilmu anak-anak, itu ilmu ya. Okey, Rabiatul. Last kali, Rabiatul. Okey.
Ketua kumpulan perlulah menghormati ahli kumpulan mereka seperti seikat bagai sirih, serumpun bagai serai, selubang bagai tebu. Kerana? Supaya mereka tidak berbalahan antara satu sama lain. Wah, itu fikir last kita minute jual tu. kerana dia ambil supaya. Tapi memang baguslah. Maknanya Bagus. supaya atau agar itu menunjukkan kata hubung yang boleh menunjukkan kita faham akan ayat tu dan menjadi satu kepuasan apabila kita menjelaskan benda itu dengan cara yang lebih baik. Wah, baguslah semua anak murid cikgu. Alhamdulillah. Itu dia. Nampaknya semua ke-6 kotak dah habis dijawab dengan baik. Lepas ni agak-agak ada lagi aktiviti ke cikgu? Ada aktiviti latihan selepas ini. Jadi nak teruskan ke? Kita boleh teruskan lagi sedikit untuk kita refresh kembali. Dan barulah kita akan berehat seketika sebentar nanti. Baiklah, kita terus pergi kepada latihan ya anak-anak. Okey, dalam bahagian peribahasa, soalan yang akan ditanya biasanya lah akan meminta anda untuk mencari peribahasa atau menyenaraikan peribahasa dalam petikan yang dibaca. Okey, contoh dalam ni lah, dialog di bawah mengandungi beberapa peribahasa. Senaraikan 3 peribahasa sahaja, kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Contohnya kalau saya katakan bagai pinang dibelah dua. Apakah peribahasa lain yang hampir atau sama maksud? Orang kahwin katakan, pengantin kan, bagai pinang dibelah dua. Apakah peribahasa yang sama maksud? Apa ya agak-agak boleh tak nak ada test nak kat cuba anak-anak? Boleh tak? seorang? Eunice. Okey. Tahu ke jawapan tu? Tak tahu? Ya, tak tahu. Ada yang lain tahu? Boleh saya cuba? Okey, boleh. Peribahasa yang sama maksud ialah bagai cincin dengan permata. Bagus. Bagus. Ada boleh katakan Raja Sehari. Ya. Ingat tak? Peribahasa konteksnya luas. Walaupun simpulan bahasa. Dia boleh merujuk kepada peribahasa. Jadi dia minta peribahasa yang sama maksud ataupun hampir sama maksud. Okey. Baik cikgu. Sebelum kita teruskan dengan menjawab untuk soalan latihan kali ini, apakah kita berehat seketika dan kita sambung selepas ini hanya dalam Road to Success SPM 2021. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dan juga Cikgu J kita bersama-sama dengan anak murid dari SMK Konvent Kajang untuk kita sama-sama buat latihan untuk segmen yang terakhir ni. Kita nak test lah mereka ni boleh refresh lagi tak segala yang cikgu ajar sebelum ni. Mari cikgu. Baiklah anak-anak yang ada di sini dan juga di luar sana, kita tengok arahannya. Dialog di bawah mengandungi beberapa peribahasa. Senaraikan 3 peribahasa sahaja, kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Tadi saya dah bagi pra-test. Betul tak? Pra-test. Ujian pra namanya. Kita katakan, apa tu orang kata? Bagai pinang dibelah dua. Bagai cincin dengan permata. Raja Sehari. Kenapa? Boleh ke cikgu nak bagi simpulan bahasa? Boleh. Kenapa? Maknya peribahasa. Anak-anaknya lah. Simpulan bahasa, bidalan, pepatah, kata hikmat dan sebagainya. Cikgu, kalau bagai isi dan dengan kuku pula, maksudnya macam mana? Maksudnya kalau isi dengan kuku, isi dengan kuku. Dia tak sama dengan au dengan tebing. Dia tak sama dengan Raja Sehari. Pengantin tu ini kalau isi dengan kuku tu dia lebih kepada persahabatan. Baik. Faham ya? Itulah, mungkin ada peribahasa yang lebih kurang sama tapi sebenarnya maksudnya berbeza. Betul. Kadang saya dulu sebagai murid saya confuse tu. So ada dulu murid kata, "Cikgu, pengantin kan Raja Sehari. Kalau kita kata isi dengan kuku, tak, sebelum dia kahwin dia isi dengan kuku. Lepas kahwin dia jadi bagai pinang dibelah dua." Okey, baik. Dia ada keseragaman di situ. Okey. Baiklah anak-anak, sudah bersedia untuk latihan? Bersedia. Okey, manggut. Okey. Ya, okey. Ada tak yang nak baca petikan dialog Puan Noliza dan Puan Alice di sini? Kita perlukan 2 orang. Siapa nak volunteer? Siapa nak jadi Puan Noliza? Boleh baca untuk Puan Alice. Okey, Nisrina, Puan Alice. Eunice.
Yunis nak jadi Puan Puan Nurliza. Nurliza. Okey, boleh. Okey, silakan. Saya gemar betul berjoging di sini. Sambil menghirup udara segar, saya dapat mengeluarkan peluh dan mengurangkan berat badan. Kata orang, berlayar sambil memapan, merapat sambil berlayar kerana saya dapat pelbagai faedah dengan berjoging. Betul tu, Puan Nurliza. Kalau mahu kurus, kita perlulah rajin bersenam kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Mana mungkin mahu kurus tetapi hanya duduk di rumah sahaja? Suami saya telah membelikan kasut sukan baharu. Memang dari dulu lagi saya menginginkan bak kata peribahasa, orang mengantuk di sorong Tapi kamu tengoklah, kawasan di sini banyak betul sampah. Seharusnya kita menjaga kebersihan kawasan rekreasi secara bersama-sama. Persis peribahasa, bagai aur dengan tebing. Ya, nampak di situ kan. Ya, terima Bila kasih. kita baca-baca pun kita dah nampak dah peribahasa tu. Sebenarnya dia minta soalan meminta kita 3 peribahasa, betul? Ya. Tetapi dalam ni saya rasa lebih daripada 3 Lebih sebenarnya. Okey, ada sesiapa yang nak cuba dulu? Peribahasa Saya, apa Cik yang Guru. nampak? Ya, saya. Wendy. Silakan. Antara peribahasa yang terdapat dalam dialog tersebut ialah di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Oh, di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Di mana kita nampak tu? Oh ya, dialog Puan Alice. Ya. Di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Jadi Wendy tadi Wendy ataupun rakan-rakan yang lain, kita dah dapat bertemu dengan peribahasa yang pertama. Boleh tak anda cuba-cuba memikirkan bagaimana nak dapatkan binaan ayat dengan peribahasa tu? Kita simpan dulu. Kita terus kepada peribahasa yang kedua. Siapa nak cuba? Kedua, Sekejap. Kita ingat tugasan yang kedua. Tugasan kedua kita ialah beri peribahasa lain yang sama maksud. Okey. Tugasan yang saya bagi tadi lain. Itu saja je nak cukupkan masa kita nanti. Nak test. Tapi kita nak tengok. Wendy, apakah peribahasa yang sama maksud? Atau ada lain kau yang nak cuba? Untuk di mana ada kemahuan tadi ya, cikgu? Tu Okey. ayah. Go Rabiatul. Saya. Okey. Peribahasa Melayu yang sinonim dengan di mana ada kemahuan, di situ ada jalan ialah hendak seribu daya, tak hendak seribu dala. Ya, Yeay. betul. Tahniah. Pandai. Baiklah. Okey, peribahasa yang kedua ditemui di situ. Peribahasa kedua terdapat pada dialog Puan Nurliza. Yang pertama ke yang kedua? Orang mengantuk di sorong Kebantan. Oh, dialog Puan Nurliza yang kedua, iaitu orang mengantuk disorongkan bantal. Ya, apakah peribahasa yang sama maksud atau hampir sama maksud? Saya nak cuba. Ya. Cuba Aisyah. Contoh sinonim ialah orang haus diberi air, orang lapar diberi nasi. Okey, itu manja betul orang tu ya. Semua nak kena suap. Kita nampaklah tu ya. Okey, teruskan untuk peribahasa yang ketiga. Peribahasa yang ketiga ialah bagai aur dengan tebing. Bagai aur dengan tebing ya. Ada di bawah dialog ni yang terakhir sekali ya. Okey, ada siapa yang nak cuba untuk memberikan peribahasa yang sama maksud? Saya. Ya. Peribahasa yang sama maksud dengan bagai aur dengan tebing ialah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jika kita lihatlah ya, tahniah. Pertama sekali beri kita tepukan. Okey. Anak-anak, jika kita tengok aur dengan tebing. Aur tu ialah pokok yang ada kat tepi tu. Tebing tu tepi. Maknanya akar tu menyokong tebing tu. Bukannya arus air tu yang berjalan ya. Pokok tu kadang akar tu yang menyokong tebing tu daripada hakisan tanah tu. Itu yang kita katakan apabila kita memahami peribahasa dengan definisinya, dengan situasinya, dengan rasionalnya perkara itu, dapatlah kita memahami peribahasa. Bila kita nak katakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, adakah itu sama ataupun hampir sama maksud. Jadi bagi ketiga-tiga jawapan peribahasa yang ditemui, tahniah untuk 3 markah dan 3 markah lagi untuk peribahasa yang hampir sama ataupun peribahasa yang sama maksud. Okey, wow. Biasanya lah soalan ini bukan saja dia meminta kita untuk tadi tugasannya ialah kita lihat ya.
senaraikan 3 dan berikan 3 yang hampir sama dan juga sama. Ya. Okey, itu tugas. Boleh juga dia menjadi senaraikan 3 dan bina ayat. Bina ayat. Boleh tak kita buat sedikit latihan tambahan di sini? Boleh tak anak-anak? Ini. Rabiatul dah angguk dah tu. Okey, Rabiatul boleh cuba? Okey, go Rabiatul. Saya ambil ayat yang di mana ada kemahuan di situ ada jalan boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey. Walaupun beliau cacat, namun beliau tidak pernah berputus asa untuk belajar kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Bagus, tahniah. Wow. Terima kasih Rabiatul. Sangat baik dan padu orang kata. Padu dengan jawapan itu. Terima kasih. Ada yang lain nak cuba? Siapa nak cuba bina ayat yang kedua? Ada. Bagi au dengan tebing ke? Nampak? Kita minta Aisyah lah. Aisyah, nak cuba Aisyah? Boleh tak kalau saya cuba ayat yang orang mengantuk orang haus tu diberi air, orang lapar diberi nasi. Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okey, teruskan. Nabila merupakan anak tunggal. Jadi ia boleh mendapatkan apa-apa yang diingini. Bab kata peribahasa, orang haus diberi air, orang lapar diberi nasi. Sama juga dengan peribahasa orang mengantuk disorongkan bantal. Boleh je guna begitu. Tahniah Aisyah. Terima kasih. Tahniah Aisyah. Okey, sekaranglah kan kita tengok tadi di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Orang mengantuk disorongkan bantal bagai au dengan tebing. Betul. Apakah satu lagi peribahasa yang ada di situ? Apa satu lagi? Apa satu lagi peribahasa yang ada di situ? Kan ada 3 jawapan. Biasanya dia akan bagi lebih daripada 3. Saya dah jumpa dah. Belajar jumpa tak? Siapa yang tahu? Ada satu lagi peribahasa yang anda tak nampak. Anda nampak? Okey. Cuba perasan di mana ada kemahuan di situ ada jalan dalam perenggan dialog Alice. Orang mengantuk disorongkan bantal dialog Puan Liza. Puan Alice, bagaimana? Ada tak peribahasa dekat Puan Liza yang pertama, dialog yang pertama tu? Ada. Wani pun dah jumpa dah. Ya. Cuba Wani, yang mana? Saya rasa Cubalah, rasa awak kata mesti. Kata orang berlayar sambil memapan. Betul sama? ke? Merapat sambil berlayar. Bagus. Kurang nampak di situ. Tapi saya cuba. Sebab apa? Bila kita baca, dia macam perumpamaan kan? Macam, itu bukan ayat yang biasa-biasa kan? Betul tak? Macam luar biasa. Dia kata gitu, kata orang. Nampak? Dia ada perkataan kata orang tu. Berlayar sambil memapan. Merapat sambil berlayar. Okey, jadi kita lihat. Kita lihat di sini, inilah peribahasa-peribahasa yang kita temui tadi dalam soalan tadi. Baru saya nak tanya apa maksudnya, berlayar cikgu? sambil memapan, merapat sambil berlayar. Iaitu berkayuh sambil bertimba, sambil menyelam minum air, sambil berdiam nasi masak. Itu sinonimnya? Itu sinonim-sinonim. Jadi jika awak tak mengetahui ataupun tak memahami berlayar sambil memapan, merapat sambil berlayar, anda faham tak sambil menyelam minum air? Dia membuat 2 kerja dalam satu masa. Itu dia. Kemudian, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Rajin dan usaha tangga kejayaan. Nampak tak apa bezanya? Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih, biasa kita dengar. Rajin dan usaha tangga kejayaan. Itu kan cogan kata ataupun kata-kata hikmat. Betul. Ya, kenapa diterima? Kata-kata hikmat juga merupakan peribahasa. Besar sebenarnya skop dia. Peribahasa yang ketiga, orang mengantuk disorongkan bantal. Pucuk dicita ulam mendatang. Dan juga orang haus diberi air, orang lapar diberi nasi. Jadi maknanya di situ orang tu anak manja lah kita. Kalau ngantuknya nak tidur. Dia tak minta pun bantal tu. Okey, dia nak tidur je semua orang tolak bantal. Betul. Dia baru cakap haus air dah sampai. Bermakna apa tu? Orang tu ialah anak manja. Ataupun faham. orang kata, manja betul si Aminah ni. Belum apa-apa dah sampai apa dia nak. Macam orang tahu je isi hati dia tu kan. Okay. Peribahasa yang terakhir di situ ialah bagai au dengan tebing. Abang dilihat so, bukit sama didaki, lurah sama dituruni,
berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu dia. Ya, Okey. Wani. Akhir sekali cikgu lah. Tadi untuk yang peribahasa pertama tadi, mungkin kita boleh minta seorang untuk buat ayat terakhir untuk hari ini. Wah, permintaan Kak Wani hari ini untuk anda khas daripada pengacara kita hari ini untuk anda membina ayat sambil menyelam minum air. Boleh tak anak-anak? Cuba. Oh, cik. Yunis dah fikir, apa aku nak tulis ni? Okey, go. Okey. Cuba, siapa yang boleh cuba ni? Siapa nak cuba? Ini yang terakhir ni. Cabaran terakhir untuk anda. Puteri Convent. Okey, siapa? Rabiatul, Salah pun Aisyah, tak apa. Cikgu akan cuba Nisrina, betul. Rashmini. Okey, Rabiatul. Okey, go. Okey, tak apa. Ada dua orang. Kita dengar je dua-dua nanti. Okey, silakan Rabiatul. Aminah membuat latihan AdMaths sambil membuat latihan matematik ibarat sambil menyelam minum air. Wow. Alright. Matematik dengan AdMaths sama Alright, thank you so much Rabiatul. Ataupun kalau kita boleh gunalah Rabiatul punya ayat tadi, betul? Okey, Aminah sedang membuat latihan matematik tambahan di samping membantu Adira menyiapkan latihan matematiknya. Itu dia. Nampak tu? Bermakna dia buat dua kerja dalam satu masa. Macam tadi buat dua, takkan dapat siapkan kan? Nampak kat situ nampak hampir sama. Tapi Rabiatul, tahniah. Rabiatul. Okey, siapa yang pengawas tu sebab nama dia tadi? Alright, cikgu. Okey, tak apa Rashmini, kita dah dengar jawapan Rabiatul. Dah nampak cantik di situ. Itulah cikgu. Kita pun kalau pun nak dengar semua jawapan pelajar, tapi apakan daya kita sudah tiba di penghujung rancangan. Masa sangat mencemburi. Orang kata kan? Ya, betul. Masa sangat mencemburi. Peribahasa juga tu. Ya, betul. Okey, jadi Wani nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Jalil selaku Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat dan juga anak murid cikgu dari SMK Convent Kajang yang sudi bersama dengan kami sepanjang 1 jam ini ya cikgu. Terima kasih atas curahan ilmu cikgu hari ini dan kita doakan agar anda semua berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan juga all the best. Buatlah ibu bapa anda bangga dan buatlah cikgu anda bangga dengan keputusan anda nanti. Alright, so itu saja sekian dari saya Wani Kerry dan kita akan berjumpa pada episod akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki takhta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa saja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Sekian, terima kasih. Tanda pagar. Terima kasih. Especially those who have passionately taught me since I was in kindergarten until now, in year 5. Thank you, my teacher. With love and passion, you show the way, helping me to learn each day. I'm not gonna be who I am today without all of you. May Allah reward you for all your kindness. And build my confidence when I fall. Reading math, science, or art. Syukran ya muallim wa muallimah. Share, lau share. Thank you so much teacher. #terima kasih cikgu. Happy Teacher's Day.